Ada orang berkata, pilihlah pasangan yang mencintaimu, bukan sekadar yang kamu cintai. Namun, bagaimana pula jika ada dua lelaki yang sama-sama mencintai seorang wanita? Bagaimana hendak membuat pilihan? Itulah dilema yang dihadapi oleh Nuha. Apabila Arham dan Tajul sama-sama menyayanginya, siapakah yang bakal menjadi pilihan Nuha? Kisah bermula dengan Tajul dan Arham yang masing-masing memegang sekeping gambar. Dalam gambar tersebut, mereka bergambar bersama seorang wanita dan kedua-duanya berharap dapat memperisterikan wanita itu. Tanpa mereka sedari, wanita dalam gambar itu ialah orang yang sama, iaitu Nuha. Tajul dan Nuha berbual di sebuah jambatan. Tajul mengajak Nuha datang ke rumahnya untuk bertemu dengan bakal mentuanya. Nuha berasa bimbang jika ibu Tajul tidak menyukainya, namun Tajul meyakinkan bahawa ibunya pasti akan menyukai Nuha. Nuha memiliki semua ciri menantu idaman. Nuha turut mengaku di hadapan Tajul, dia hanya mencintai Tajul seorang. Seterusnya, Arham mengajak Nuha bertemu dengan ibunya, berniat memperkenalkannya sebagai bakal menantu. Namun Nuha menjelaskan bahawa dia hanya menganggap Arham sebagai kawan. Walaupun Arham mengaku mencintainya lebih daripada seorang sahabat, Nuha tetap bertegas dan memohon maaf kerana dia sudah mempunyai pilihan hati. Di hadapan 3 orang abangnya, Nuha menjelaskan dia telah membuat pilihan lelaki yang bakal menjadi suaminya, namun dia bimbang tersalah pilih. Pada awalnya, Alang dan Alung bergurau menyuruhnya memilih lelaki yang kaya, tetapi kemudian mereka menasihati Nuha agar memilih lelaki yang benar-benar disayangi dan mengikut kata hati. Keputusan itu harus dibuat sendiri oleh Nuha, kerana dialah yang akan menjalani kehidupan bersama suami kelak. Mona bersedia masak makanan sedap untuk menyambut Nuha. Arham dengar perincian perbualan. Mona sangat membezakan Arham dan Tajul. Demi Tajul, Mona sanggup gadai tanah untuk perkahwinan, tetapi kalau Arham nak kahwin, Arham perlu keluarkan duit perbelanjaan sendiri. Nuha selamat tiba di rumah keluarga Tajul. Tajul mula menunjukkan rasa cemburu dengan bertanya jika ada lelaki yang mengganggu Nuha sepanjang perjalanan. Mona berbual dengan Nuha dan ingin kepastian sama ada Nuha benar-benar mahu berkahwin dengan Tajul. Nuha menjawab dengan tegas bahawa dia sudah membuat keputusan dan keluarganya juga merestui kerana dia diberi kebebasan untuk memilih. Keluarganya juga ingin bertemu dengan Tajul. Ketika mereka sedang berbual, Arham tiba-tiba muncul. Nuha dan Arham saling berpandangan dan Nuha terkejut melihat kehadiran Arham di situ. Tajul memperkenalkan Nuha sebagai bakal isterinya serta memperkenalkan Arham sebagai abang sulungnya kepada Nuha. Arham kemudian beredar dari situ tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam bilik, Arham mengoyakkan gambarnya bersama Nuha. Dia bermonolog, dia tidak akan berdiam diri walaupun Nuha sudah memilih Tajul. Keluarga Nuha meminta agar Tajul dibawa ke rumah untuk dinilai sama ada dia sesuai dijadikan pasangan hidup Nuha. Nuha mengungkit kembali kata-kata abang-abangnya yang sebelum ini telah memberikan hak sepenuhnya kepadanya untuk menentukan pilihan sendiri. Arham dan Aina berbual tentang Nuha. Aina sanggup melakukan apa sahaja demi Arham dan menawarkan diri untuk memisahkan Tajul dan Nuha. Nuha meminta Tajul datang ke rumahnya. Keluarganya ingin berjumpa. Terkejut bila Nuha kata abang-abangnya ingin membuat penilaian jika layak jadi suami Nuha. Tajul meyakinkan bahawa dia sangat menyayangi dan mencintai Nuha dan percaya keluarga Nuha akan bersetuju jika Nuha memilihnya. Aina memulakan misinya untuk merosakkan hubungan Tajul dan Nuha. Dia sengaja berpura-pura terjatuh lalu terpeluk Tajul
sambil sempat mengambil gambar aksi pelukan mereka. Arham menerima kiriman gambar daripada Aina. Aina sengaja menggunakan teknologi AI untuk memperbanyakkan lagi gambar mesra antara dirinya dan Tajul, lalu segera mengirimkannya kepada Nuha. Nuha menjadi sangat marah dan kecewa selepas menerima gambar tersebut dan menganggap Tajul seorang lelaki yang tidak setia, curang dan kaki perempuan. Nuha dan Aina berjumpa di sebuah restoran. Nuha tidak percaya Tajul melakukan perbuatan seperti dalam gambar. Namun, Aina menegaskan bahawa dia menghantar gambar itu kerana tidak mahu Nuha menjadi mangsa Tajul yang menurutnya panas baran dan tidak setia. Nuha menghubungi Tajul dan memutuskan hubungan mereka. Tajul patah hati dan terkejut kerana hubungan itu diputuskan secara tiba-tiba dan tanpa persetujuannya. Dia terbayang-bayang kata-kata Nuha yang pernah menyatakan bahawa hanya dia di hati Nuha untuk selamanya. Tajul masuk ke bilik Arham untuk menutup penghawa dingin, bimbang Mona marah jika bil elektrik tinggi. Tajul sudah beberapa kali memanggil Arham, tetapi tiada jawapan. Dia terpijak serpihan gambar yang telah dikoyakkan. Lalu ternampak gambar Nuha bersama Arham. Riak wajah Tajul berubah seolah-olah menahan amarah. Nuha mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, Tajul masuk ke dalam biliknya pada waktu malam, mengasarinya dan mati bersamanya. Seluruh keluarga terkejut melihat Nuha menggigil dalam tidur. Angah meneka bahawa Nuha bermimpi dipukul Tajul dan mengatakan dia kenal Arham. Arham pernah memberitahunya bahawa Tajul menghidap bipolar dan kaki pukul. Nuha menjelaskan bahawa dia sudah putus dengan Tajul dan keluarganya menyuruhnya berfikiran positif. Mungkin jodohnya bukan dengan Tajul. Arham menghubungi Angah bertanya tentang keadaan Nuha. Angah menjelaskan bahawa sejak putus dengan Tajul, Nuha menjadi murung dan tidak seperti dahulu. Angah mencadangkan agar Arham mengajak Nuha keluar dan dia yakin keluarganya akan bersetuju jika Arham menjadi suami Nuha. Arham mengajak Nuha ke sebuah restoran dan sekali lagi meluahkan perasaan cintanya. Kali ini, Nuha bersetuju menerima Arham dan bersetuju menjadi isterinya. Arham balik rumah, Tajul dalam keadaan galau, memanjat pokok. Tajul mengaku sudah putus dengan Nuha. Di hadapan Arham, dia mengakui bahawa dia tahu Arham juga menyukai Nuha. Arham menawarkan diri untuk memujuk Nuha bagi pihak Tajul, tetapi Tajul mengatakan dia tidak berniat merampas hak orang lain. Tajul terus masuk dalam rumah. Tajul tidak sengaja terlanggar Liza di hadapan pintu. Arham kemudian bertanya kepada Liza apa yang berlaku pada Tajul. Liza memberi amaran kepada Arham agar tidak mempercayai kata-kata Tajul kerana menurutnya Tajul ialah seorang lelaki psiko. Abah Nuha bersetuju dengan niat Arham untuk memperisterikan Nuha dan mahu memudahkan urusan mereka. Selesai perbincangan dengan keluarga Nuha, Arham balik rumah dan suarakan niat mahu bernikah dengan Nuha. Namun Liza dan Mona mahu Arham fikirkan masak-masak tentang keputusan mahu memperisterikan Nuha. Mereka mahu Arham fikirkan perasaan Tajul yang juga sukakan Nuha. Dalam perbincangan itu, Tajul muncul. Arham mulanya lega sebab Tajul macam okey sahaja bila dengar Arham bernikah dengan Nuha. Tetapi secara tiba-tiba, Tajul menumbuk muka Arham, geram sebab Arham mahu mengahwini bakal isterinya. Kejadian dipukul Tajul tidak membuat Arham batalkan niat menikahi Nuha. Arham gembira bakal berkahwin dengan Nuha, berbeza dengan Tajul dan Nuha yang masih galau kerana kisah cinta mereka terputus di tengah jalan. Nuha sering menangis mengenangkan kenangan bersama Tajul, manakala Tajul pula patah hati kerana tidak diberi peluang untuk menjelaskan
keadaan sebenar. Nuha dan Tajul menemani rakan mencuba pakaian pengantin di butik, malah mereka turut mencuba pakaian pengantin. Masing-masing bersikap jual mahal dan cuba menunjukkan bahawa mereka sudah melupakan antara satu sama lain. Tajul dan Nuha pergi berkhemah bersama rakan-rakan. Nuha sanggup duduk seharian di dalam khemah untuk mengelak daripada bertemu Tajul. Namun, Nuha ditinggalkan oleh rakan-rakan lain di tapak perkhemahan dan hanya Tajul yang tinggal menemaninya. Tajul mengambil kesempatan menakut-nakutkan Nuha dengan mengatakan bahawa ada kes kematian di situ. Di situ juga mereka berbual dan Nuha percaya masing-masing sudah mempunyai pilihan hati, Nuha dengan Arham dan Tajul dengan Aina. Seterusnya, Arham dan Aina berjumpa. Arham ingin menyatukan semula Tajul dan Nuha. Arham sudah mencuba macam-macam cara, termasuklah mempertemukan mereka di butik pengantin dan tapak perkhemahan. Arham berasa bersalah kerana memisahkan mereka dan bimbang penyakit lama Tajul kembali. Dia juga tahu Nuha pasti bersedih. Sebagai langkah terakhir, Arham menyuruh Aina berjumpa Nuha dan mengaku bahawa gambar-gambar tersebut hanyalah suntingan AI. Nuha berbual dengan ibunya. Dia sering termenung memikirkan tentang Tajul, namun dalam masa yang sama, dia tidak mahu mengecewakan Arham. Ibunya menyuruh Nuha melakukan solat istikharah untuk mendapatkan jawapan dan ketenangan hati. Mona terus mengata Nuha di hadapan Tajul dan menganggap Nuha seorang wanita perosak. Namun, Tajul tidak mahu ibunya menyalahkan Nuha dan menganggap semuanya sudah ditentukan jodoh antara Nuha dan Arham. Tajul juga menyatakan dia sanggup berkorban demi Arham. Mona datang ke rumah keluarga Nuha dan memaksa Tajul mengikutnya. Tajul hanya menunggu di dalam kereta sambil menutup wajahnya dengan baju seolah-olah malu dengan tindakan ibunya. Mona berbual dengan ibu Nuha dan meminta agar Nuha tidak menghancurkan hati anak-anaknya, malah mencadangkan supaya Nuha memutuskan hubungan dengan Arham. Namun, ibu Nuha tidak menyebelahi sesiapa dan menyerahkan keputusan kepada Nuha dan Arham. Nuha hubungi Arham, menceritakan tentang Mona dan Tajul ke rumahnya, meminta mereka berdua berpisah. Tanpa mendengar penjelasan, Arham menjadi sangat marah dan membelasah Tajul. Tajul menjelaskan dia hanya menghantar Mona ke rumah Nuha. Pertengkaran antara Arham dan ibunya turut berlaku apabila Arham menegur sikap ibunya yang tidak adil, termasuk menghantar ayah mereka ke rumah orang tua. Nuha, Aina dan Eva berjumpa di restoran. Faizal dan Tajul mencuri dengar perbualan mereka. Aina mengaku bahawa dia memberikan gambar AI kerana mahu memisahkan Nuha dan Tajul dan sebenarnya dia sendiri tidak mahukan Tajul. Tajul muncul ketika Nuha hendak beredar dan cuba memujuknya agar mempercayainya, tetapi Nuha tetap beredar tanpa mendengar penjelasan. Tajul akhirnya mengetahui kebenaran daripada pengakuan Aina dan Arham. Dia menahan Aina di rumahnya, namun akhirnya dia mengaku bahawa dia menyayangi Arham sebagai satu-satunya abang dan mahu berdamai. Dia juga mahu Arham meneruskan pernikahan dengan Nuha. Nuha masih galau dan menangis, mengingati detik-detik bersama Tajul, termasuk janji Tajul untuk mencintainya sampai mati. Dalam masa yang sama, dia juga teringat kata-kata Arham yang berjanji akan menjaga orang yang disayanginya. Tajul juga dalam keadaan galau dan menangis, mengingati janji Nuha yang pernah berjanji akan mencintainya sampai mati. Nuha melakukan solat istikharah, memohon agar ditunjukkan jalan yang benar dan berharap jodohnya kali ini adalah jodoh yang tepat. Nuha dan keluarganya gembira
membuat persiapan hari raya dan keesokan harinya Nuha akan bernikah. Mereka mendoakan agar Nuha mendapat jodoh yang terbaik. Nuha berjanji akan tetap pulang ke rumah keluarganya walaupun selepas berkahwin. Ayah Nuha berpesan agar dia sentiasa mengutamakan dirinya sebelum memikirkan orang lain. Arham tiba bersama rombongan keluarganya untuk majlis pernikahan dan Tajul turut hadir. Sebelum akad nikah berlangsung, Arham mengaku bahawa dialah yang memisahkan Tajul dan Nuha. Selepas itu, Arham turun mencari Tajul apabila Nuha mengaku bahawa dia sebenarnya mencintai Tajul. Tajul meminta Arham meneruskan majlis pernikahan, namun Arham menjelaskan bahawa dia tahu Tajul dan Nuha saling mencintai. Arham menyerahkan pakaian pengantin kepada Tajul dan meminta Tajul menggantikannya. Pada mulanya, Tajul menolak kerana dia sudah reda, tetapi Arham meyakinkannya bahawa Nuha akan menderita jika dia tidak menikahi Nuha. Akhirnya Tajul dan Nuha selamat bernikah. Selepas akad nikah, Tajul mengejar Arham dan mereka saling berpelukan. Tajul menitiskan air mata, terharu dengan pengorbanan Arham yang sanggup mengundurkan diri. Mona dikejutkan dengan kehadiran suaminya, Hashim, yang hadir ke majlis pernikahan tersebut kerana Nuha sering melawatnya di rumah orang tua. Mona mengambil peluang untuk meminta maaf dan berjanji akan membawa suaminya pulang ke rumah serta tidak lagi menghantarnya ke rumah orang tua. Semua keluarga menyambut hari raya dengan bahagia, kecuali Arham yang masih bersedih melihat kebahagiaan Tajul dan Nuha. Di akhir kisah, Tajul menunjukkan sifat sebenar dirinya apabila memberi amaran kepada Nuha agar tidak terlalu banyak tersenyum, kononnya mulutnya boleh terkoyak terkena garpu. Nuha terdiam mendengar kata-kata tersebut, namun Tajul terus menyuapnya. Nuha terpaksa buka mulut menelan setiap suapan yang Tajul berikan. Tamatlah sudah perkongsian alur cerita telefilm kali ini. Andai Arham tidak mengundurkan diri daripada menikahi Nuha, sudah pasti Nuha tidak akan mengalami penyiksaan mental dan fizikal daripada Tajul. Tajul sebenarnya bijak menyembunyikan sifat sebenar dirinya dan hanya menunjukkannya selepas akad nikah. Kisah ini merupakan spin-off kepada Dia Bukan Syurga, bukan kesinambungan drama. Kini terjawab bagaimana Arham boleh jatuh cinta dengan Nuha dengan begitu cepat. Rupa-rupanya terdapat dua lelaki yang mencintainya dan Nuha sebenarnya telah membuat pilihan yang tepat. Namun pilihan itu berubah kerana pengorbanan seorang abang terhadap adiknya.